Selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling menggemparkan yang baru kita terima sebentar tadi, 5 menit yang lepas, apabila Parti Bersatu memecat pemimpin paling besar, paling baik, paling bersuara di dalam partinya. Apa cerita bosku? Sehingga parti ini memecat seorang pemimpin yang berkaliber ini. Amat mengejutkan. Sebelum kita nak cerita tentang siapa yang dipecat dan kenapa dipecat ini, kita nak cerita sedikit juga tentang keputusan terkini daripada Hamzah Zainuddin berkaitan dengan cadangannya dan keputusannya untuk berjumpa Ismail Sabri Yaakob esok bagi membincangkan tentang terma-terma perjanjian antara Bersatu dengan Ismail Sabri Yaakob. Salah satu terma yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin adalah pelantikan timbalan Perdana Menteri. Kita nak ulas itu di bahagian belakang nanti, tapi kita nak dahulukan dahulu yang paling penting hari ini berkaitan dengan pemecatan seorang pemimpin kanan Bersatu. Wow. Ada yang berfikir mungkin Hamzah Zainuddin kah yang dipecat, Azmin Ali kah yang dipecat, atau pemimpin-pemimpin yang lain kah yang dipecat. Rupa-rupanya yang dipecat itu memang pemimpin yang paling kanan, pemimpin kanan di dalam Bersatu, tetapi adalah pemimpin Ketua Penerangan Sayap Bersatu. Apa yang berlaku? Ketua Penerangan Sayap Bersatu ini telah diisytiharkan muflis. Bercakap tentang muflis, aku nak tahu juga berapa ramai sebenarnya ahli politik di Malaysia ini yang dalam diam-diam pura-pura tak tahu sebenarnya telah muflis. Aku rasa ini bukan kejadian pertama dan akan ada lagi sebenarnya ahli politik yang sebenarnya telah diisytihar muflis tetapi mendiamkan diri, tidak mendedahkan diri, dan tidak pula memberitahu yang sudah muflis. Ada banyak keadaan yang membuatkan seorang itu muflis. Keadaan yang paling mudah yang menyebabkan seseorang itu muflis adalah kerana kemampuan keuangannya yang tidak lagi mengizinkan. Selain daripada itu, keadaan muflis juga berlaku apabila seorang itu tidak mampu membayar sejumlah hutang yang telah dihutangnya di mana-mana institusi perbankan. Yang menjadi persoalan adalah berapakah hutang? Kalaulah ini hutang, katakanlah Ketua Penerangan Sayap Bersatu yang dipecat ini, yang muflis ini adalah orang yang berhutang. Berapakah hutangnya sehingga terpaksa muflis pula? Ada juga orang yang muflis disebabkan tidak membayar cukai. Aku pun tak pasti Ketua Sayap Bersatu ini diisytiharkan muflis kerana tak bayar cukai ke? Kalau tak bayar cukai, kenapa tak bayar? Itu persoalan yang besar. Walau bagaimanapun, mari kita soroti dahulu. Apa inti kepada cerita di mana Ketua Penerangan Sayap Bersatu ini telah dipecat kerana muflis? Ketua Penerangan Sayap Bersatu, yaitu Sayap Bersekutu Bersatu, yaitu kebangsaan, yaitu S. Gobi Krishnan, hari ini dipecat daripada jawatannya selepas diisytiharkan muflis oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Ketua Sayap tersebut, Dr. Chong Fat Ful, mengesahkan perkara tersebut dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Perikatan Nasional di Kuala Lumpur hari ini, baru sebentar tadi. Beliau mengesahkan bahawa Gobi Krishnan dipecat sebagai Ketua Penerangan Bersekutu Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan daripada semua jawatan yang disandangnya dalam parti secara serta-merta. Keputusan pemecatan itu diambil apabila dia disahkan bankrupt oleh Jabatan Insolvensi Malaysia, kata beliau lagi. Jadi, kenapa beliau bankrupt? Kenapa Gobi Krishnan bankrupt?
Apa yang dia buat sampai dia bankrupt? Adakah beliau mempunyai satu jumlah hutang yang sangat besar sehingga tidak mampu dibayarnya? Ataupun ada satu perkara lain, sebagai contoh tidak membayar cukai pula. Ini pun boleh menyebabkan kebankrapan kepada seseorang. Tambah Chong, pihaknya dapat mengesahkan kesahihan status Gobi Krishnan berumur 46 tahun melalui carian di Jawatan Insolvensi Malaysia hari ini. Rupa-rupanya Gobi Krishnan ini masih muda, baru umur 46 tahun, tapi sudah diisytiharkan muflis, bankrupt, dan tidak boleh lagi menyandang apa-apa jawatan di dalam parti tersebut. Hasil semakan mengatakan bahawa didapati Gobi Krishnan diisytiharkan muflis pada 7 Januari tahun lalu lagi. Wow, kan aku dah kata, ramai ahli politik ini yang mungkin muflis tapi diam-diam bersembunyi. Lihat saja pada Gobi Krishnan, beliau sebenarnya telah pun diisytihar muflis sejak 7 Januari tahun lalu. 7 Januari tahun lalu, bermaksud sudah 1 tahun lebih, barulah diketahui dengan sah bahawa beliau telah bankrupt dan muflis. 1 tahun lebih baru diketahui. Adakah diketahui lagi selepas ini menyusul pula ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri pula yang tiba-tiba diisytihar muflis? Kita pun tak pasti. Untuk rekod, semalam Timbalan Pengerusi MIC Wilayah Persekutuan di Palakumaran menggesa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menjelaskan dakwaan ada individu muflis dilantik menjadi ahli Lembaga Pelesenan Eksaise Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selain itu, dia juga mendakwa individu terbabit memegang jawatan Ketua Bahagian Sayap Bersekutu Bersatu. Rupa-rupanya ini cara mereka ketahui. Jadi kalau lepas ini netizen mencari pula ahli politik yang muflis, duk-duk silap-silap akan dijumpai beberapa orang. Harap-harap kedapatanlah. Malaysia kini sudah menghubungi Gobi Krishnan untuk mendapatkan komen. Sementara itu, Chong juga berkata Gobi Krishnan merupakan seorang ahli yang berdedikasi dan vokal menyuarakan isu-isu semasa berkaitan masyarakat dan parti. Justru kata beliau lagi, Bersatu sebenarnya sangat keberatan melepaskan Gobi Krishnan, namun keadaan semasa tidak menyebelahi individu tersebut, katanya. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda tentang ahli-ahli politik yang muflis. Adakah anda rasa ada ahli politik yang sebenarnya curi-curi, tapuk-tapuk, sembunyi-sembunyi, sudah muflis tapi tak nak isytihar pula muflis? Hanya selepas ada laporan dan kedapatan, barulah kedapatan. Lebih kurang gitulah Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.